Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya, wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Malam ni kita tengok sambung Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faslu sabi' fi hubbid dunya. Apa situ? Panjang juga ni. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-faslu sabi' fi hubbid dunya, fasal yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Adapun hubbud dunya, hubbu tu kasih, cinta. Ad-dunya, dunia, lawan dia akhirat. Yakni kasih akan dunia, maka yang itu dicela oleh syarak. Kasih dunia membawa kepada bencana pada diri kita, dunia dan akhirat. Dan iaitulah asal segala sifat kejahatan. Maknanya cinta dunia tu dia punca sifat kejahatan. Bila ada kasih dunia, dia sanggup buat apa saja untuk dia dapatkan dunia ataupun nikmat dunia, ataupun apa-apa saja yang ada dalam dunia itu yang bagi dia menyeronokkan dia, yang membinasakan akan manusia. Seperti firman Allah Ta'ala: Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Artinya, barang siapa ada dia berkehendak akan pahala akhirat, nescaya aku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Iaitu siapa yang kasih akan akhirat, Allah Ta'ala akan bagi. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, maknanya siapa dia hendak maknanya siapa yang dia berkeinginan untuk mendapat apa-apa yang ada di dunia, nescaya aku beri akan dia daripadanya. Allah Ta'ala bagi juga. Siapa usaha, dia dapat. Dan tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagian. Sini dah, tak ada. Dalam surah Al-Baqarah, disebut wa ma fil akhirati min khalaq. Tu ada lebih kurang maksudnya macam tu juga macam ayat sini ni. Maknanya ada orang dia tak dapat
Bahagian pun di akhirat. Walaupun di dunia dia dapat macam-macam, tapi akhirat besok dia papa kedana. Ada orang di dunia dia miskin papa kedana, tapi esok di akhirat dia kaya melana. Kaya orang panggil kaya melana. Kaya melana. Orang telefon minta ubat dah. Tak payah kita pun sebenarnya segan. Bukan segan guna, payah macam-macam. Kadang kita berubat dalam masa sejam, saat lagi tidur tak sedang sejam. Betul. Walaupun tak nampak tak arah mana pun. Macam-macam. Kadang seminggu, ada biasa seminggu hak teruk-teruk, hak jenis sihir, hak jenis saka. Mai juga nak minta kan, mai lagi, mai bila. Tapi kita nak kena bersedia. Tapi kita ni tak bukan tak membidangi juga. Mana kita tak ada persediaan arah mana sangat letih. Pakai jin tak apa, dia arah di jin ni, jin lawan jin dia. Kalau jin kita kuat, menang. Jin kita kalah, kita kali kena. Tapi kita, tenaga kita, kekuatan kita daripada mana? Daripada tenaga kita dengan zikir rohani kita, dengan zikrullah kita, dengan kalau kurang susah. Kalau mudah-mudah insya-Allah mudah. Tapi kalau hak payah susah. Kalau yang jenis dua benda tu susah kita. Ni tak bisa lagi kita tengok ni. Telefon hari tu di Masjid An-Nur duduk saya tengok ada telefon masuk, dia tulis judi siap. Nak suruh kempen kita berjudi. Tengah kuliah tak tahu, aku tengah duduk kuliah dia kata telefon kita suruh main judi ke dia. Berapa kali berapa nombor saya ingat masuk puluh dah kan masuk blok encik nak main dah apa nama apa judi jenis game lah apa jadi gitu lah kan. Itu dunia itu dunia kita sembang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, hadis dhaif dalam kitab Faidul Qadir. Baik, artinya kasih akan dunia itu iaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada cinta dunia, jangan menyebabkan kita lupa pada akhirat. Kikih dia, jaga apa nama hati kita daripada kita larut dengan dunia, lupa akan akhirat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Hadis sahih lah. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, dan juga dunia itu adalah syurga bagi orang kafir. Mana orang mukmin kalau kita dalam penjara boleh buat apa? Tak boleh buat apa, duduk saja macam-macam tak boleh buat. Macam itulah kita duduk dalam dunia. Allah Ta'ala uji orang yang beriman dengan beberapa ujian. Ada perkara yang kita tak boleh buat. Jadi tapi sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh buat. Macam makanan pun sama. Sebenarnya yang halal lebih banyak daripada yang haram. Tapi sebahagian manusia dia cari yang haram tu juga. Sampai dia tak peduli. Yang penting kenyang. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu satu lagi, jannat wa jannatul kafir. Tengok kadang-kadang orang kafir ni dia bersenang lenang dengan dunia. Mewah dia dengan dunia, dengan keretanya, dengan rumahnya, dengan wang ringgit hartanya yang melimpah ruah, tapi takat dunia saja. Ini persoalan yang selalu ditanya oleh kadang-kadang anak kita. Selalunya ditanya oleh anak-anak kita yang tak faham. Pasal apa kita semayang tapi kita tak kaya-kaya? Depa tu orang kafir tak semayang pun tapi kaya. Pasal dunia bukan untuk kita.
Biar pilah mereka seronok sementara, tapi tak baloi. Duduk dunia boleh lama mana? Berapa ratus tahun boleh kita hidup di dunia? Itu mati. Tapi kalau di akhirat besok, selama-lamanya. Kita nak pilih hak lama ke, kita nak pilih hak sementara? Dan tak ada apa-apa pun sebenarnya kalau dibandingkan kemewahan, keseronokan, kesenangan di dunia dengan keseronokan, kenikmatan yang di akhirat besok yang lebih berganda-ganda, bukan sikit-sikit, berganda-ganda, ganda banyak. Nak kata pun tak tahu, pasal kita pun tak duduk di syurga ni. Besok tahu di syurga tu baru tahu. Rugi baru tu. Besok rugi. Besok duduk dunia tak pulun, tak mau duduk pulun. Waktu tu barulah tu teringat. Kan? Kira bagi lepas mayang fardu, kadang-kadang buat sunat, baca Quran bolehlah sehari sayat. Okey lah tu kita di dunia ni, boleh lah. Tapi besok di akhirat besok kita rugi. Hak yang baca seayat, ya awak lah aku tak baca semukah. Hak sedekah RM1, awak yang aku tak sedekah RM10. Pakat duk rasa macam ish. Tu duduk dalam syurga. Baik. Kemudian ad-dunya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia itu dilaknat dan dilaknat akan barang yang ada di dalamnya. Maknanya tak ada apalah dunia ni, hina. Tapi ada sebagai manusia mengejar dunia, dia rasa dunia itu adalah segala-galanya. Di dalamnya melainkan yang ada pada diperbuat kerana Allah Ta'ala daripadanya. Maknanya dunia itu dilaknat, kecuali dunia itu dia dijadikan bekalan untuk kita dapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau tidak, tak ada apa dunia kita tu. Tak ada apa dunia kita tu. Kalau apa yang kita buat itu tidak menyebabkan kita mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Itu maknanya lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa sahahahu, dibaginya sahih lah, tapi apalah kita terbincanglah dari hadis itu. Artinya, jika kita ambil pengajaran apa yang disebutkan di sini, jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, nescaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan kafir satu teguk air. Maknanya apa? Kalau dunia ni, dia punya berat dia ada seberat sayap nyamuk. Kalau kalau dunia ni, harga dunia ni bagi Allah Ta'ala, kalau dunia ni ada harga seberat sayap nyamuk, makna sayap nyamuk ni berat mana? Tak rasa. Bu nyamuk seekor pun rasa tak rasa lagi. Tapi yang hebat sekali cerita Puteri Gunung Ledang, 7 dulang hati nyamuk. Itu dia. Itu tak ada jumpa lagi. Saya tak tahu, saya tak jumpa lagi lah. Kita ada akad nikah baru setahun, 2 tahun, tak jumpa lagi. Aku terima nikahnya 7 dulang sayap nyamuk, kau contohnya. Jahanam kata apa tu. Mana tak ada harga pun dunia ni, walaupun seberat sayap nyamuk. Kalau dia ada harga seberat sayap nyamuk tersebut, ada nilai di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk dunia tu, Allah Ta'ala takkan bagi seteguk air pun, seteguk pun pada orang kafir. Maknanya lah ni yang kaya siapa? Bukan orang Islam. Kalau kaya dunia kan, senarai dia pubuh semua apa nama, jalan yang kita ada, yang kita dapat tahu lah, senarai tu semua bukan semua orang barat apa kan, kaya dia apa? Kaya di dunia. Sebab tu tak ada harga dunia.
Kalau dunia tu ada harga, sikit pun Allah Ta'ala tak bagi kat mereka. Jadi terbalik dengan akhirat besok kan. Jadi akhirat harganya tidak ternilai. Allah Ta'ala tak bagi pun sikit kepada orang yang kafir untuk merasai nikmat kelazatan yang ada di syurga. Dan sabda Nabi SAW, mudah-mudahan kita semua mati istiqamah dan mati di dalam iman. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kena doa banyak-banyak yang tu sebenarnya. Tak ada jaminan kita ni sebenarnya. Kalau kita duk fikir yang tu, kalau kita duk nampak, kita duk berasa yang tu, kita duk muhasabah tiap hari yang tu lah. Tak ada jaminan kita lagi ni sebenarnya. Mati kita lagu mana, husnul khatimah ke su'ul khatimah, tak ada jaminan. Oh pun siapa tahu, tak ada siapa pun tahu. Maka kita dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga, sentiasa dalam keadaan kita takut. Macam Nabi kata apa? Nabi sebut, la ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau hampa tahu macam apa yang aku tahu, maka hampa akan gelak sikit, teriak banyak. Kita teriak tak ada langsung, gelak setiap masa. Tu dia. Ingat Ustaz Chin tu. Baik. Ustaz Chin semua ustaz ada datang ni lah, ustazah. Baik. Dan sabda Nabi SAW, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Akhrajahu Ahmad bin Hakim wa sahahahu. Artinya, barang siapa kasih akan dunia, nescaya jadi mudarat akan akhiratnya. Bila kita kasih pada dunia, dia akan memudaratkan akhirat kita nanti. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, nescaya jadi mudarat akan dunianya. Maknanya siapa yang dia kasih kepada akhirat, kehidupan di akhirat nanti, dia pilih untuk dapat kemuliaan, kesenangan, kenikmatan di akhirat nanti, maka dunia dia akan menjadi kemudaratan untuk dia. Yang ni sangat kita tengok banyak kan? Nabi-nabi sendiri ada di antara mereka yang dibunuh. Terutama Nabi di kalangan Bani Israel, Nabi-nabi di kalangan Bani Israel, berapa ramai yang dibunuh. Nabi Yahya ataupun Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dibelah dua badannya. Ada yang dipancung, ada yang dimacam-macam. Tapi besok di akhirat dimuliakan. Tengok Masyidah dengan anak-anak dia. Kalau cerita Isra' Mi'raj ada apa tu semua. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka ujian. Jadi jangan kita kata kita ni orang yang beriman, sedangkan jangan kita sangka kita ni iman kuat, lagi mana Allah Ta'ala tak uji kita. Allah Ta'ala uji orang yang dulu yang beriman dengan macam-macam ujian. Kita kenal ulama siapa dia? Kebanyakan ulama pernah ada ujian untuknya yang berat, yang masuk penjara. Nabi Yusuf sendiri masuk penjara. Imam Syafi'i pernah masuk penjara. Lagi dia pergi kat bakal PM kita pun masuk penjara juga. Itu boleh cakap tu lah, kita boleh kata tu je lah kan. Tapi dia sejarah ni macam lah. Ada yang memang tak salah sungguh, ada yang memang salah pun. Itu cerita lain lah kan. Baik. Imam Ahmad semua bisa kena. Biasa kena macam-macam tuduhan, macam-macam kemudaratan. Ada kita baca kitab bila tu Imam Nawawi pun kena. Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita boleh senarai tengok lepas
diisytiharkan ataupun Nabi diutuskan menjadi Rasul, apa yang Nabi kita hadapi? Pernah di pulau Islam sekali lah, di pulau pernah diletakkan najis unta di belakang. Pernah jalan Nabi lalu tu letak 2 hari. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam pernah patah gigi, luka di muka. Nabi kita pernah dibaling batu waktu pergi berdakwah di Taif, dibaling batu sampai darah meleleh ke sepatu Nabi. Macam-macam yang Nabi kita, Allah Ta'ala sebut, idza ahabba Allahu 'abdan, apabila Allah Ta'ala kasih seseorang hamba itu, ibtalahu, maka Allah Ta'ala akan uji dia. Itu saya ingat kita pernah baca satu kitab hari itu ni sekali, kenal perkenalan tu tilak ulama. Banyak ujian dalam kitab tu, dia cerita tentang ujian-ujian yang ulama kita hadapi. Disebut seorang. Tengok semenjak zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, para nabi, para anbiya, semua kita tengok semua ada ujian-ujiannya. Nabi Nuh ada ujian, Nabi Lut ada ujian, Nabi Syuaib, Nabi semua sekali. Itu tanda Allah Ta'ala kasih. Jadi kita lagu mana? Maka pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Maka akhirat kita menjadi keutamaan. Tambah-tambah bila belaga dua, dunia akhirat dulu contohnya. Tapi kalau kita ambil dunia pun, dunia tu pastikan dengan dunia tu dia jadi bekalan untuk ke akhirat. Kadang-kadang ada di antara manusia, dia habuan orang panggil apa, sandak ya, ni semua untuk akhirat. Tapi nampak gaya tu tak berapa nampak nak ke dunia belakang tu. Dia saja dia nak bawa mewah, dia nak sandak begitu jelah. Tak apalah kita nak bunuh orang tak apa. Tapi besok di akhirat tu try bunuh Allah Taala tengok kok boleh. Kok boleh nak kona. Di dunia ni dia kona orang habis. Bukan takat U-turn 360 darjah macam orang main drift. Drift kan. Kereta tu pusing. Dia kona orang macam tu, orang pening. Boleh lah dengan orang benar. Tapi besok di akhirat besok kita nak jawab tu kepada Allah Ta'ala. Yang cakap pula bukan mulut kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh badan kita cakap. Nak benar lagu benar. Kan? Kata Allah Ta'ala tunjuk pula dosa-dosa yang dilakukan waktu kita berada di dunia. Kita nak mohon lagu benar lagi. Itu edit tu Allah Ta'ala. Boleh kata begitu. Boleh kata apa? Edit tu dia pakai. Tak apa. Siapa dia yang nak edit? Lah ni boleh lah edit kan. Antara yang kita nampak ni pemimpin lah, orang-orang politik lah. Bubuh gambar, rupanya edit. Tak apalah, dunia tu ada ramai orang boleh cakap buat begitu. Tapi di akhirat tak ada siapa pun berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maliki Yaumiddin. Dia menguasai hari pembalasan. Baik, syahdan dan murad. Dan yang dimaksudkan dengan dunia itu iaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati. Benda yang dunia itu maknanya sebelum kita mati lah. Apa yang berlaku sebelum kita mati yang tiada memberi manfaat akan dia, akan dirinya. Maknanya benda tu dia jadi dunia apabila dia yang kita buat dalam dunia tu tidak memberi manfaat kepada dirinya untuk akhirat nanti. Kemudian daripada matinya, selepas daripada mati. Maknanya apa-apa yang kita buat di dunia ni dan dia hanya setakat dunia aja, tak jadi manfaat untuk dia selepas mati, itu yang nama dunia. Itu yang nama dunia. Dan murad dengan akhirat itu iaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Akhirat tu lepas matilah. Jadi kita masuk ke kubur ataupun kita sebut alam barzakh, itu dia dinding antara dunia akhirat, alam barzakh tu. Dan di permulaan akhirat, maknanya selepas mati tu, kalau apa sahaja yang kita buat, mesti dia nak jadi bekal untuk kita ke akhirat nanti.
Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia kemudian daripada matinya itu seperti ilmu dan amal. Yang ni yang kita nak boleh ni, nak dapat manfaat ni, manfaat daripada mana? Seperti ilmu dan amal. Amalan yang kita lakukan lagi, kita rajin solat, tambah lagi dengan solat berjemaah, kita rajin sedekah. Kadang-kadang kita tak dapat pun manfaat dunia. Tak ada pun kadang-kadang jadi begitulah. Kedapat alhamdulillah lah. Kadang-kadang ada orang memang dia sedekah RM10 pasal apa? Ya Allah Taala bagi 100 Ada yang macam tu, boleh ke tak? Allah Taala. Baik. Matinya seperti ilmu dan amal. Macam mana ilmu dan amal? Ilmu yang dimanfaatkan dengan dia. Seperti para alim ulama kita, dia belajar, kemudian dia mengajak. Waktu anak murid dia sampaikan kepada anak muridnya lagi, sampai ke anak muridnya, sampailah kita pada hari ini. Ataupun yang lagi lebih daripada tu, bukan hanya sekadar dia mengajak, dia ada tulisan pula. Tulisan itu boleh dibaca, bestseller pula kan. Ramai orang baca dan orang ambil manfaat daripada kitab yang ditulis, daripada ilmu yang disampaikan melalui penulisan dia tu, dapat pada dia, jadi saham untuk dia di akhirat nanti. Seperti ilmu dan amal yang memberi manfaat akan akhirat. Jadi kalau amalan ni biasanya untuk dia dia terhenti selepas dia terhenti bila kita matilah kan. Idza matal insan atau idza mata banu adam in qata amaluhu, akan terputus daripada amalan dia. Dia tak boleh buat apa lah, dah mati. Melainkan 3 kan. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang kedua, yang ketiga anak yang soleh. Ini tiga-tiga ni kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata boleh ada ilmu sikit-sikit kita sampaikan, yang ilmu tu dia memberi kebaikan kepada kita di akhirat nanti, memberi manfaat ke akhirat, maka iaitu dibilangkan daripada amal akhirat. Dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amalnya itu dalam dunia sekalipun, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita kata nampak tu macam amalan keduniaan, tetapi dapat bahagian di akhirat nanti. Contoh tanam pokok, ya lah tu, tanam pokok. Walaupun kita nampak gayanya tak ada dah nak makan hasil pokok tu, tapi kita niat ni supaya pokok ni nanti dapat buah ni anak cucu makan. Kemudian kalau bersedekah lagi, niat pula pokok ada binatang nak makan, kita sedekah tu pahala boleh banyak. Walaupun kita dah mati puluh tahun, tapi hasil pokok tu ada. Pokok lah, dia sudut pokok, tak kira lah apa pun kan, kita akan dapat manfaatnya. Teringat pokok petai ayah saya di Lubuk Merbau, api baru ni kan. Tu ayah hang, orang tua rumah tu ayah hang yang tanam tu tinggi. Tapi kadang-kadang tak ada nak makan kedang, dia pun main kek hak yang curi, main kek dia pergi jual tinggi, dia pun naik ke benar lah. Teringat yang tu. Macam tu lah, kita pun lagu tu lah. Apa yang kita nak bawa besok ni, kita nak kena fikir lah apa yang kita nak bawa besok ni, ataupun jadi saham kita mati pun, tapi ada lagi pahala-pahala yang jalan masuk kita. Ya, saham. Kita tak buat apa dah. Kita dah buat kaku dah, duduk kerah. Tak bernyawa dah jasad kita. Mungkin kita dah hancur dah dalam tanah. Tapi pahala masuk. Nak kena fikir tengok apa benda yang kita boleh buat untuk pahala kita boleh bersambung. Ada duit banyak, sedekah jariah lah. Ada ilmu banyak, sampaikan ilmu kan. Lepas tu ada anak soleh, anak ramai. Kadang-kadang orang tak ada anak pun belah anak angkat. Boleh ke tu? Siapa anak angkat ataupun siapa-siapa pergi rumah anak yatim ke apa.
apa sahaja. Sebenarnya kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang Allah Ta'ala tarik kita di sini, Allah Ta'ala bagi lebih kita di sini. Macam tu lah. Jadi tak payahlah kita nak rasa sedih. Kadang-kadang tak ada anak tapi harta banyak. Kadang-kadang harta banyak, anak tak ada pula. Itu semua kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi adil, sama semua setiap orang. Cuma kadang-kadang cerita dia, kita duduk tengok orang. Yang tu yang kita berasa tak berapa nak, tak syok tu. Kita duduk tengok orang. Jadi kita tengok orang tu seronok tu. Padahal kita tahu apa yang kurang pada dia. Macam sama lah kita duduk tengok lebih orang, kita tak nampak kelebihan kita. Kadang-kadang kita nampak kekurangan orang, kita tak nampak kekurangan kita. Allah Ta'ala bagi jadi sama. Jadi kita banyak muhasabah, tengok dalam diri kita, tengok orang pun kita jadikan dia pengajaran untuk diri kita. Apa yang kita boleh tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Itu orang pergi bawa melodi punya. Lain ada tak melodi, siapa tengok Ustaz Cik tengok melodi ya. Tak ada arah apa tak tengok melodi ada lagi kan melodi. Ni ada lagi kan. Dia punya tagline itu. Farah Fauzana tahbimana betawi dulu cerita kan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Jadi alam dunia ni kita tengok, kita perhati, bukan sekadar perhati, tapi kita perhati untuk kita tengok tang mana yang kita boleh tambah nilai yang ada dalam diri kita. Mungkin daripada sudut ibadatnya, ataupun daripada sudut ilmunya, ataupun apa saja sudut yang kita boleh tengok yang boleh kita tingkatkan dia, buat untuk jadi bekalan esok di akhirat nanti. Baik. Kemudian mana dia? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum salas, at-tayyib wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang harum. Bauan yang harum yang ada dunia ni. Kedua, perempuan zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa. Awal tadi kita baca al-mal wal banun, itu al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dia perhiasan dunia, tapi perhiasan dunia itu kita jadikan dia sebagai pahala untuk kita dapatkan pahala untuk kita guna di akhirat besok. Ketiga, dijadikan mataku sejuk. Matanya sejuk, mata hati kita panggil sejuk pot. Apa dia? Sejuk pot mahal lah dulu orang lagu tu kan. Kita kata sejuk mata hatiku. Apa istilah dia tu? Dijadikan kita panggil apa? Qurrata ain. Di dalam sembahyang, maknanya sembahyang tu dia jadi perkara yang menyejukkan, menyeronokkan, melazatkan dan menyelerakan. Itu adabi. Itu adabi. Tapi tak ada guna. Adabi, melazatkan, adabi, menyelerakan. Tadi kawan saya bubuh status tu, dia bubuh gambar tu, dia bubuh tu perkataan tu. Anda hanya baca, jangan nyanyi. Saya kata saya nak baca juga, saya nak nyanyi juga. Jadi itu bawa adabi. Di dalam sembahyang seolah-olah aku melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya tafsiran dia. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi solat itu jadi kelazatan, kenikmatan pada dia untuk solat. Habis solat teringat pula nak solat. Habis solat teringat pula nak solat. Jadi seronok nak sembahyang. Jadi bila sembahyang tu dia rasa tenang, dia rasa lapang, dia rasa satu kenikmatan, kelazatan yang tak boleh nak diungkap dengan kata-kata. Sehingga dia kata seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala tu. Itu maqam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu dapat melihatnya. Seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tak dapat melihatnya, yakni Allah Ta'ala, fa innahu yarak. Makna pi ke maqam yang kedua, iaitu kita kena berasa selalu Allah Ta'ala duk tengok kita selalu. Macam itulah.
Jadi kita dah puasa dah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dah puasa macam kita ni Allah Ta'ala perhati. Jadi kita macam mana? Maknanya kita jaga sungguh lah kita punya perlakuan kita. Kita jaga kita punya anggota panca indera kita. Semua sekali lah kita jaga. Kalau tak apa nak jaga tu maknanya tak berapa lagi puasa lagu tu. Kena usaha lagi. Saya sekali lah. Saya memang pandai lah mengajar kemah bukan senang. Jadi kita duk cerita, kita duk sebut. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dapat buat apa yang kita sebut hari ini. Baik, dan sesungguhnya dibilangkan oleh Nabi SAW akan sembahyang itu daripada dunia. Ya, sembahyang tu dunia lah. Kita dunia kita nak sembahyang. Besok di syurga tak ada dah. Nak sembahyang apa di syurga? Makan, minum, menyembah, jalan. Itu lah korang. Tapi besok di syurga besok ni ada depa dia berasa nak jadi macam waktu apa dia buat di dunia tu ni. Macam contohnya pengajian disebut dalam mana dia mana kita jumpa kita dengar ada ni. Jadi orang ahli syurga ni dia rindu buat perkara kebaikan yang dia lakukan dunia dulu nak buat macam mana dia buat di dunia. Antaranya berada dalam majlis ilmu. Seronok kan. Kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir dalam dunia tetapi pahalanya jadi sembahyang ni zahirnya kita tengok dia bangun, dia duduk, dia sujud, dia rukuk dan sebagainya, tapi dari sudut batinnya adalah pahala. Yang tak nampak itu pahala, tetapi pahalanya itu adalah manfaat di dalam akhirat, maka yang itu dinamakan amal akhirat. Tapi kena ada dua. Sembahyang kena niat saja tak jadi. Niat nak sembahyang, yang taslim sembah matahari kan, sembahyang lagi, sembahyang lah. Sembahyang bila? Tadi dah niat dah, aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Niat kan, jadi lah. Itu pun ada lagi dalam itu. Ada. Dan ketahui olehmu bahawasanya nafsu dunia, nafas dunia, hakikat nafsu dunia, hakikat dunia itu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji. Maknanya dalam dunia kita ni tak sebenarnya disebut. Maknanya taklah semata dicela semua dan taklah dipuji semua. Yang penting apa sahaja dia yang kita lakukan itu akan jadi bahagian kita di akhirat nanti. Kalau tidak, tak ada apa-apa. Sembahyang pun kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada keikhlasan, maka sembahyang tu dia jadi debu-debu lagu tu lah, tak jadi pahala. Malah mungkin akan menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dicela oleh syarak. Baru dicela oleh syarak apabila dia tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat. Dan jika memberi manfaat, ini yang kita kata ni seronok ni kan, kadang budak-budak kecil mati kecil. Kita lah kesiannya anak dia mati kecil, tak ada anak hidup. Kadang mati berapa jam, berapa hari, berapa tahun, tak balik lagi kan. Ini kesiannya anak dia mati. Tapi sebenarnya untung akhirat. Anak dia untung, automatik lah kita kata masuk syurga. Lepas tu dia boleh tarik pula mak pak dia besok masuk syurga. Untung lagu tu sebenarnya. Jangan ada minta pula, ya Allah wala aku dulu tak mati kecil-kecil. Pula kok mana pun minta doa pun, kok mana tak boleh dah, pasal dia besar. Tak boleh pergi kecil balik. Dan jika memberi, tapi kalau kita sebut lagu tu, nak abang kata dia penuh dengan kekesalan, dia penuh dengan rasa hina, rasa kekerdilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa banyak berdosa, insaf, itu lainlah. Contoh kan tengoklah pula benda. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka yang itu dipuji oleh syarak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sikit lagi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berbendang akhirat.
maknanya tempat orang sebagai tanam, sebagai berbendang ni sebagai kebun untuk akhirat. Mazra'ah ni tempat tanaman, maknanya tempat tanam, kita duk tanam dunia ni, tapi esok hasil dia kita akan kutip esok di akhirat nanti. Yakni dunia itu macam kita lah duduk sembahyang, kita sembahyang sunat, mana kita zikir, mana hak sikit-sikit lah tu kan, hak mana yang kita sedekah sikit-sikit tu, itu bagaikan kita bercucuk tanam lah. Cucuk tanam itu cuma di dunia, tapi besok hasilnya akhirat nanti. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal yang di dalam akhirat, dengan dunia itu tempat perniagaan akhirat. Jadi kita berniaga, untung besok kita dapat di akhirat nanti. Ayat dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang baca Quran, orang yang solat, yang infak harta sebahagian daripada hartanya ke jalan Allah, sama ada tak kira siang malam dia infak, mereka mengharapkan perniagaan yang takkan rugi, maknanya untung sedia. Itu yang untung. Kita berniaga dunia ni kadang-kadang biasa, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Untung seronok kan, rugi tak ada. Lagu tu lah kan. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, istilah berniaga dengan Allah Taala, sebab tu dalam ayat yang lain disebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala membeli daripada orang beriman diri mereka. Allah Taala beri, maksudnya dia korbankan diri dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, syahid fi sabilillah, hartanya semua yang dia ada, bi anna lahumul jannah, dengan tukaran dia adalah syurga besok. Dengar dahsyat, hebat kan? Bukan senang kita nak pergi situ, tapi boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita taufik dan hidayahnya. Jadi macam tu lah tadi, yarjuna tijaratan lan tabur. Adapun kalau kita berniaga hak betul hak dunia ni, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Macam tadi kita kata. Tapi berniaga dengan Allah Ta'ala untuk akhirat kita, maka takkan ada ruginya. Sentiasa untung. Tapi orang tak nampak, orang tak tahu. Jadi orang buat tak tahu. Dia tak tahu apa benda yang nak dapat bila dia berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah dia begitu. Allah Taala sebut mazal ladzi yuqridullaha qardan hasana, bagi pula pinjaman pula. Pinjam meminjam ni dia antara dia dengan Allah Taala. Itu ayat yang lain. Dan sabda Nabi SAW, ad-dunya khulwatun khadirah, man iktasaba minha malan min hillihi wa akhrajahu fi haqqihi athabahu Allah wa awradahu jannatahu, wa man iktasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allah daral hawan. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya dunia itu manis lagi hijau. Seronok yang ada di dunia tu, manis hijau. Maknanya kita tengok tu kenal, kita tengok tu sedap, seronok. Kita tengok kau jalan, kita cabut tengok orang pakai velfire, kenal nak pakai velfire. Macam tu dunia. Nampak. Tengok kita berjalan, makan, kita tengok orang berjalan, masuk seremai, kita pun rasa rasa seronok. Boleh kita masuk tengok seronok semua, makan sedap semua kan. Itu dunia macam tu. Barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang halal dan mengeluarkan akan dia dalam yang sebenarnya, maknanya dia usaha harta yang halal, kemudian daripada situ dia mengeluarkan dengan cara yang betul, dia belanja dengan cara yang betul, nescaya memberi Allah Ta'ala akan dia sawab, iaitu pahala.
dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang tiada halal dan dibelanjakan di dalam yang tiada dengan sebenarnya, maknanya dia dapat dengan cara tak halal, dia belanja pun dengan cara yang tak halal, nescaya dengan cara yang salah, nescaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri yang hina, iaitu neraka Jahannam. Wa bi'sal masir disebut seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam. Cerita tentang dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencampakkan kepada kita dalam hati kita rasa gemar kepada akhirat dan zuhud kepada dunia, disebut zuhud kepada dunia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan fil kibr, besarkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين. Sejuk dulu,